Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tamunya marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Moga-moga dengan lafaz kesyukuran yang sentiasa kita panjatkan pada Allah, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita, dan di antara nikmat yang kita harapkan daripada Allah adalah nikmat semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang ketujuh. Dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu perbahasan, ilmu kalam, dan ilmu khilaf, dan ilmu at-tib, dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab, dan ilmu peredaran bintang, dan ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, selain daripada menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam ada disebutkan, mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya sampai ia diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku walaupun hanya 1 detik. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala memandang ke dalam hatimu. Lalu dia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ketujuh, titipan nasihat daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada muridnya, iaitu dengan menyatakan apa yang kamu dapat daripada kamu mempelajari banyaknya cabang-cabang ilmu. Kerana dalam Islam kita, dalam agama kita ini, memang kita dituntut untuk mempelajari ilmu. Tetapi dalam masa yang sama kita kena tahu
ilmu mana yang mesti kita utamakan, yang mesti kita dahulukan supaya kita tidak menjadi orang yang rugi hidup di dunia ini. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Maka disebut di antaranya ilmu-ilmu yang ada, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kamu menumpukan kepada ilmu perbahasan, ilmu khilaf, perbahasan khilaf tentang perkara-perkara khilaf. Ada orang dia sibuk dengan berbalah tentang benda-benda yang khilaf, benda-benda yang cabang, yang kadang-kadang perbalahan itu sehingga membawa kepada pergaduhan. Berbalah tentang benda-benda cabang yang bukan di dalam bidang dia. Kadang-kadang berbalah tentang jari ketika mana mengangkat tahiyat. Yang ni kata kena angkat daripada awal sampai habis. Yang ni kata kena pusing jari lawan arah jam ikut tawaf. Yang ni kata dia kata kena naik turun, naik turun, naik turun. Yang ni pula dia kata kena buat kalimat la ilaha illallah alif lam lam ha. Macam-macam. Sehingga berbalah tentang perkara tersebut. Walhal yang sepatutnya dia perbalahkan adalah berapa ramai lagi orang yang tak semayang. Itu lagi patut diperbalahkan. Ni dia duduk balah benda macam tu. Walau orang tak semayang ramai lagi. Walau orang yang tak pandai semayang pun lagi ramai. Jadi maka dengan sebab itu jangan kamu sibukkan dengan ilmu-ilmu ini, ilmu perbahasan. Begitu juga kamu sibukkan diri kamu di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni yang membahaskan tauhid secara dalam-dalam. Bukan bererti Imam Ghazali menolak ilmu tauhid, tetapi yang dimaksudkan Imam Ghazali ini adalah ilmu tauhid yang membahaskan secara dalam-dalam. Yang mana ilmu kalam ini wajib bagi ulama yang berada di dalam bidang, tetapi tidak bagi orang awam. Begitu juga di sana adanya ilmu at-tib, iaitu ilmu tentang perubatan. Dalam Islam ni dia ada ilmu perubatan, ilmu at-tib dipanggil. Begitulah juga dengan ilmu iaitu tentang peredaran bintang. Dalam Islam juga dia ada ilmu tentang membaca bintang-bintang, membaca bentuk-bentuk awan. Kalau bentuk awan macam ni, apa tanda dia? Kalau bintang ini, apa tanda dia? Maka dalam Islam pun dia ada perbahasan tentang ilmu tentang bintang. Begitulah juga ilmu tentang syair-syair. Dalam Islam ni juga dia ada ilmu tentang kaedah syair Arab. Dan semuanya ilmu ni begitu banyak. Maka tetapi kata Imam Ghazali, selain daripada kamu duduk belajar benda ni sampai kamu menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Kerana kamu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari ilmu yang sepatutnya kamu belajar. Maksudnya, jangan berlebih-lebihan di dalam mempelajari masalah yang halus-halus, masalah ilmu yang kita sebutkan tadi, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk kita belajar tentang ilmu fardu ain. Yang sepatutnya kita menumpukan tumpuan yang utama adalah ilmu fardu ain, sebelum kita menyibukkan dengan masalah-masalah lain. Kalaulah Imam Ghazali menegur muridnya agar tidak menyibukkan dengan ilmu-ilmu sebegini untuk memberikan penumpuan kepada ilmu fardu ain, apatah lagi teguran ini lagilah sepatutnya ditegur kepada orang yang tidak memiliki ilmu fardu ain yang mencukupi. Dalam masa yang sama dia ada masa untuk berseronok. Dalam masa yang sama dia ada masa tengok Hindustan. Dalam masa yang sama dia ada masa layan drama Indonesia. Maka ini sepatutnya lagi ditegur. Kalaulah orang yang menyibukkan dengan ilmu sebegini pun ditegur kerana tidak ada waktu untuk belajar ilmu fardu ain, apatah lagi orang yang tidak ada waktu belajar ilmu fardu ain tapi dalam masa yang sama dia tak sibuk untuk beribu. Pergi konsert ada masa, pergi jalan-jalan ada masa, pergi melancong ada masa, tapi belajar ilmu fardu ain tak ada masa. Lagilah apa jawapan kita depan Allah Subhanahu wa taala? Pergi sana sini ada duit, belajar tak ada duit. Jadi maka dengan sebab itu, maka yang perlu kita beri perhatian adalah menumpukan kehidupan kita dengan ilmu fardu ain, supaya hidup kita ini bila balik kepada Allah tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Maka bagaimana kita nak mengetahui ilmu fardu ain ini? Apakah ilmu fardu ain?
Maka ulama membuat kesimpulan ilmu fardu ain ni ada 3. Berdasarkan hadis Jibril ataupun hadis ketika mana malaikat Jibril alaihissalam menyerupai seorang manusia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika mana datang satu orang lelaki yang pakaiannya serba putih dan rambutnya hitam, dan kami melihat padanya tidak ada tanda-tanda dia ini bermusafir jauh. Kami tengok ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah ni dalam keadaan pakaiannya serba putih, tak ada tanda-tanda dia ini orang yang musafir daripada jauh. Biasa kalau musafir jauh ni mungkin ada berkedut juga pada jubah dia, ataupun ada kotoran debu pada jubah dia. Ini bersih, seolah-olah dia ni orang sekitar sini. Tapi tengok pada wajah, tanya orang-orang sekitar di situ, mereka tidak mengenali orang ni. Ini tak tahu siapa dia, lelaki ni. Iaitu malaikat ini menyerupai seorang lelaki. Lalu lelaki ini, malaikat ini pun terus bertemu dengan Nabi SAW sehingga lutut bertemu dengan lutut, duduk rapat. Hadis ni juga menceritakan kepada kita, mengajar kepada kita satu adab kalau kita nak datang majlis ilmu, masuk rumah Allah, pakailah pakaian yang bersih, kemas. Seperti mana malaikat Jibril alaihissalam datang jumpa dengan Nabi dalam keadaan berpakaian putih, bersih, rapi dan kemas. Kita kalau nak pergi kenduri bukan main gosok baju kita. Bukan main tudung kita pilih matching tak matching warna. Warna tudung mestilah sama dengan warna bunga kalau boleh. Pasal apa? Pasal takut ni nak pergi kenduri, orang tengok. Tapi kalau pergi masjid, pergi surau, pergi pengajian, buat-buat biasa, tak apalah, pakai tudung mana dia, sarung je lah. Tudung yang minggu lepas tak ingat nak basuh pun sarung, tak apalah. Nak jumpa dengan Allah ni, nak jumpa majlis ilmu ni, majlis Allah. Duduk di masjid ni, masjid rumah Allah. Jadi sepatutnya kita lebih rapi seperti mana malaikat mengajar kepada kita nak jumpa dengan Rasulullah, maka dalam keadaan rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa? Sebab kadang-kadang benda muslimat mungkinlah kurang sikit. Tapi kalau lelaki kadang-kadang dia semayang seorang kat rumah, pakai baju, kadang-kadang tak pakai baju, pakai kain sarung je. Kain sarung je. Tutup aurat, betul tutup aurat. Tapi tidak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran kita ni dengan Allah. Maka kalau boleh, walaupun kita semayang seorang, kita ada pakaian khusus untuk solat ni. Pakaian khusus. Perempuan tak apa, dia ada pakaian khusus dia. Tapi lelaki ni kadang-kadang kita dia pakai baju lebih kurang. Pakai kain pun lebih kurang. Jadi maka yang kedua malaikat mengajar kepada kita dalam hadis Jibril ini, iaitu adab ketika mana majlis ilmu. Iaitu khususnya kaum muslimin kalau duduk dengan guru muslimin, maka dia rapat. Sentiasa duduk dalam keadaan rapat. Berarti duduk itu jangan terlalu jauh dengan guru. Mana malaikat ajar sehingga lutut malaikat bertemu dengan lutut Nabi SAW. Itu gambaran. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni, maka dituntutnya duduk rapat-rapat. Jangan duduk berselerak ataupun jangan duduk jauh. Satu, kerana duduk berselerak ni dia banyak benda yang dia nak termenung. Duduk jauh. Bila dia duduk jauh sangat ke belakang, dia tengok kipas. Dia kata, jenama apa kipas ni? Tahan juga jenama ni, dia kata. Dia tengok lampu. Lama ni tak pernah tengok lampu, tapi bila dalam majlis ilmu dia jadi banyak benda nak termenung. Dia tengok ke corak kapet pula. Lawa juga corak kapet raudhah ni, dia kata. Dia ada banyak benda termenung bila duduk jauh ni. Dia banyak benda duduk tengok orang ni, tengok sini. Bila duduk rapat dia berfokus. Bila duduk rapat dia fokus. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu ni duduk yang rapat. Ni benda ni paling susah sikit lah. Kalau saya pergi kuliah mana-mana, kuliah muslimin lah banyaknya. Kalau kadang duduk seorang duduk ujung tu, seorang pun tak ada depan. Masing-masing duduk di sandar dia, cari dinding. Lepas tu belunjur pula. Allah, sakit mata sungguh tengok. Tapi permasalahan tu permasalahan kita kata antarabangsa semua. Jadi payah kita nak jumpa.
satu masjid surau yang rapat. Saya pernah jumpa satu je dalam sepanjang saya pernah pengajian ni, yang tidak dipaksa, yang orang kata ditunjukkan oleh orang kampung je. Satu kampung saya kuliah di masjid, Kampung Sekayu di Kuala Berang. Sekayu ni lepas Kampung Sekayu hutan, tak ada dah. Kampung paling ujung dekat air terjun Sekayu. Jauhlah dekat hulu, dalam hulu. Lepas Kampung Sekayu hutan, tak ada dah, dia kampung penghujung di situ. Dia pergi, kita pergi kuliah tu, kuliah maghrib. Sampai tu dah lewat dah, tapi orang tak berapa nak ada. Saya kata tak ada orang kot ni. Dalam hati kita, sangka buruk kita ni. Jadi bila sudah sembahyang maghrib, adalah dalam 20 orang lebih, tentulah. Kata fungsi dia kata, sebelum ustaz mula kuliah, dia kata marilah sama-sama kita rapat ke depan. Jadi saya nak kuliah tu semua rapat, muslimin yang tua-tua ni semua rapat, tak ada seorang belakang. Terkejut saya, 20 orang lebih ni duduk keliling ni, duduk keliling kita ni, kita pula jadi segan. Aku dah sangka buruk tadi dah. Jadi betapa bersalahnya kita orang kampung. Yang tua-tua duduk depan ni tanpa dipaksa, hanya ajak macam tu je. Mari sama-sama kita raikan ustaz ni, mari kita duduk rapat-rapat. Tak ada seorang duduk belakang. Jadi nak kata kita tengok, saya ingat sampai hari ni. Jadi kerana apa? Kerana bagaimana susah nak cari suasana begitu. Kalau budak tahfiz lah, kalau budak tahfiz, budak pondok, ni orang kampung. Kampung pula paling ceruk sekali di hulu. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak ajar satu benda, adab mereka. Jadi begitulah Malaikat Jibril mengajarkan. Lalu kemudian Malaikat Jibril bertanyakan. Pertama dia tanyakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepada aku ni Islam apa benda. Aku Nabi beritahu tentang rukun-rukun Islam. Kemudian ditanya lagi, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang iman. Maka diberitahu tentang rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, pada malaikatnya, pada Rasul, pada kitab, pada hari kiamat, pada Quran, pada kitab-kitab Allah, dan juga pada qada dan qadar, pada perkara gaib. Beritahu pada aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW pun menjawab tentang ihsan. Lalu kemudian tanya malaikat lagi, beritahukan kepada aku bilakah akan berlakunya kiamat. Jadi sahabat duk tengok ni pelik. Bila Nabi menjawab satu persatu, kata orang yang bertanya ni, kamu benar. Jadi Saidina Umar ni tengok pelik, siapa dia? Dia yang tukang tanya, dia pula yang membenarkan jawapan orang yang menjawab. Patut orang tanya ni dia tak tahu jawapan. Tapi dia ni lain, malaikat ni lain. Dia tanya soalan tentang iman. Bila Nabi menjawab tentang iman, kata malaikat, benar jawapan kamu. Ni pelik ni. Dia pula yang membenarkan orang tukang jawab. Sehinggalah bila ditanya tentang kiamat, maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Adapun yang ditanya tak tahu, berbanding dengan yang ditanya. Maknanya sifat kadang-kala kita jawab tak tahu itu adalah satu ilmu juga. Benda jangan segan kita jawab. Benda yang tak tahu, jangan segan jawab tak tahu. Ada orang semua benda dia tahu. Semua soalan dia jawab. Salah betul, tak apa, jawab dulu. Walhal menyatakan tak tahu itu juga satu ilmu. Kerana Nabi pun pernah menyatakan bahawa aku tak tahu, ini bukan urusan aku. Maknanya tak semua soalan itu mesti ada jawapan. Jadi kalau benda yang kita tak tahu, mesti jawab tak tahu. Amanah kita dengan ilmu. Walaupun benda tu kita kata benda tu pun tak tahu, daripada lebih baik jawab tak tahu daripada kita buat-buat tahu. Takut tersilap menyebabkan tersesat manusia. Kemudian ditanya pula, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Malaikat suruh tanya. Lalu Nabi pun menjawab, jika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang berkaki ayam itu tanpa memakai baju, miskin satu ketika dahulu, pengembala kambing, tetapi tiba-tiba menjadi kaya, berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Lalu kemudian lelaki tersebut pun segera pergi. Maka kata Saidina Umar, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, kamu tahukah siapakah yang bertanya tadi? Maka kata Saidina Umar, yaitu Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Lalu kemudian kata Nabi SAW, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Maka hadis ni adalah hadis yang panjang, hadis Jibril dipanggil. Di dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala ada tentang membahaskan tentang hadis Jibril ini. Jadi apa yang nak dimaksudkan daripada hadis Jibril ini, kata ulama, berdasarkan daripada hadis ini, hadis Jibril ini juga dikenali sebagai Ummu Sunnah, ibu bagi sekalian sunnah, ataupun juga disebut segala perbahasan hukum hakam itu ada di dalam hadis Jibril ini, tentang rukun imannya, tentang rukun Islamnya, tentang ihsannya, dibahaskan di dalam hadis Jibril ini. Kalau dalam Quran kita ada Ummul Kitab, ibu bagi sekalian surah-surah dalam Quran, iaitu suratul Fatihah, Ummul Kitab. Kalau jantung Quran disebut surah Yasin. Kalau ibu sekalian surah, iaitu suratul Fatihah. Kemudian disebut lagi dalam surah Fatihah tu dia ada satu ayat pula yang memberi maksud yang sangat hebat, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kamu ya Allah kami minta, kepada kamu ya Allah kami sembah, pada kamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini kata guru saya, kalau kita solat hajat, kalau kita niat nak mendapatkan sesuatu hajat, waktu kita sembahyang hajat, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niat dalam hati kita hajat apa yang kita nak. Ni kata guru saya. Ataupun waktu kita ni membacakan surah Fatihah pada air, kita nak sembuhkan, nak buat air penawar. Ni guru, tuan guru almarhum tuan guru Ustaz Ismail Kamus, dia ajar, dia kata bila kita ambil air, kalau boleh air mineral, air mineral ke tak, kita nak sembuh, nak buat air penawar untuk diri kita ke, untuk anak kita, maka kita baca surah Fatihah sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, maka kita niat nama orang yang sakit. Niat nama orang sakit. Niat dengan nama berbin atau bintikan pada mak dia. Sebab apa? Sebab anak ni dia lebih dekat dengan mak. Dia lebih, sebab dia lahir daripada perut mak. Sebab tu kalau perawat dia akan minta nama mak berbanding nama ayah. Kerana anak ni dia keluar daripada perut mak. Jadi maka sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita niat. Samalah juga ketika mana kita ni nak bangun awal pagi. Jam loceng tu jam loceng lah, alam tu alam. Tapi kita nak supaya kita mudah bangun. Kadang-kadang ada orang alam bunyi 10 kali tapi tak bangun juga. Tak dapat pertolongan daripada Allah, tak boleh. Dia bukan soal alam, tanya 10 alam dah, tak bangun juga. Ni pertolongan daripada Allah. Kena minta tolong dengan Allah. Pada malam hari sebelum tidur baca Fatihah. Sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah ulama ajar waktu tu niat. Jam berapa kita nak bangun? InsyaAllah Allah Ta'ala berikan pertolongan. Jangan pula niat nak bangun pukul 10 pagi. Niat betul, dah minta doa tapi minta bangun lewat. Jadi maka dengan sebab itu, maka ini disebut hadis ni adalah hadis yang membicarakan tentang hukum hakam di dalam. Maka berdasarkan daripada hadis ni, ulama menyimpulkan 3 ilmu yang wajib kita belajar. Pertama adalah ilmu tauhid, kita gelarkan juga sebagai ilmu akidah ataupun juga sebagai ilmu usuluddin. Ini sama, usuluddin, tauhid, akidah. Berdasarkan daripada apa? Berdasarkan daripada rukun iman. Rukun iman tu ilmu tauhid, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada perkara gaib. Gaib ni pula ada cambahan dia pula, dosa pahala. Beriman pula pada hari akhirat, syurga neraka. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini adanya ilmu yang kedua yang wajib kita belajar, iaitu ilmu fiqh, ataupun kita sebut juga ilmu syariat, syariat zahir ataupun ilmu fiqh, yang di dalamnya itu adalah berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Kita belajar tentang fiqh sembahyang, tentang fiqh puasa, fiqh haji. Maka ini adalah ilmu fiqh. Kemudian yang ketiga adanya ilmu yang dipanggil syariat batin ataupun juga ilmu tasawuf, ilmu berkenaan dengan hati, berdasarkan rukun ihsan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu
Berdasarkan inilah ilmu tasawuf itu kata ulama wajib dibelajar juga. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, tidak ada kerendahan hati kita. Kerana ilmu tawadhu, ikhlas, supaya tidak riak, ini melibatkan hati. Tasawuf ni melibatkan hati, menyucikan hati. Ada orang dia bijak dalam ilmu fiqh, tapi bila hati kotor, dia suka cari pasal dengan orang, suka berdebat dengan orang, nak tunjuk dia hebat. Tidak ada sifat tawadhu, suka condemn orang ni, suka condemn orang ni. Nampak bijak, tetapi bila mana tidak ada kerendahan hati, maka dia suka adanya sifat hasad dengki sesama orang alim. Lalu kemudian dia cari keaiban orang alim, dia sebar pula keaiban. Kenapa? Kerana dengki. Sebab apa? Berpunca daripada bijak tanpa ilmu tasawuf. Rasa diri hebat, rasa bangga diri, rasa diri sempurna. Maka dengan sebab itu ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang wajib dibelajar. Jadi tiga-tiga ilmu ini kata guru saya, maka tiga-tiga ilmu inilah yang menjadikan seseorang itu sejatilah akan Islam. Bila belajar tiga-tiga ni, maka sejati akan Islam. Maka setengah ulama dia tambah lagi juga, ada ilmu yang dituntut juga untuk dia belajar tentang ilmu fitnah akhir zaman, berdasarkan hadis Jibril tadi juga. Karena malaikat Jibril tanya tentang alamat-alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Maka ulama dia buat kesimpulan juga, ada pun ilmu yang sepatut diberi penumpuan juga adalah ilmu fitnah akhir zaman. Supaya apa? Supaya anak-anak zuriat kita ni terselamat daripada fitnah akhir zaman. Hari ni kita diancam dengan fitnah akhir zaman. Kita nampak orang ni macam betul tetapi salah. Kita nampak orang ni tak ada pengikut, rupanya dia benar. Kita nampak mudahnya nak buat satu benda, rupanya perbuatan itu melanggar syarak. Kita nampak dia bercakap ni, yakin dia, rupanya percakapannya itu dusta. Ni fitnah di akhir zaman. Fitnah ni zaman fitnah, orang jahil nak bercakap tentang agama. Jadi sebab tu penting kita belajar tentang fitnah akhir zaman. Orang yang tak faham Islam nak bercakap tentang Islam. Tengok satu perkataan keluar daripada mulut artis semalam. Bagaimana dia kata pusat pelacuran ni satu keperluan juga. Saya dengar sendiri. Dia kata pusat pelacuran ni satu keperluan. Perluan sebab apa? Dia kata ni untuk orang-orang warga asing ni. Untuk orang warga asing ni yang sudah lama terpisah dengan anak bini ni, untuk dia melampiaskan nafsu dia, dia boleh guna untuk pusat pelacuran ni, dia kata. Kalau dia tak ada pusat pelacuran ni, nanti dia rogol anak bini kita. Itu punya pemikiran. Jadi boleh tengok, ada video semalam saya tengok, Allah, dahsyatnya percakapannya lancar, percakapannya jelas, percakapannya macam tak ada apa. Tapi hakikatnya ni merosakkan agama. Ni fitnah. Jadi sebab itu suasana fitnah akhir zaman ni dahsyat. Orang yang ramai pengikut, maka nak cakap tentang agama. Jadi pengikut pun membenarkan, dan orang komen ni ramai setuju, dia kata betul juga tu. Memang satu keperluan, betul. Pasal apa? Yang komen pun jahil juga, kerana atas dasar mengikut. Jadi maka dengan sebab itu pentingnya ilmu fardhu ain ni, supaya kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam masa yang sama, tidaklah salah kalau kita ni nak kejar ilmu dunia, ilmu apalah sekalipun, engineering, ilmu kedoktoran dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama jangan sampai kita lupa tiga ilmu yang kita sebutkan tadi. Kerana banyak di kalangan ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang ilmu ini. Kita kadang-kadang untuk anak kita pandai dalam geografi, kita sampai sanggup hantar tuition, bayar satu subjek RM100 sebulan. Kalau 5 subjek RM500. Tapi kalau urusan agama, kenapa kita tak sanggup hantar tuition agama? Sebab tu tuition agama payah nak cari. Kalau tuition subjek-subjek dunia ni memang banyak ada. Tapi kalau tuition agama, kadang-kadang kita cari pula yang paling murah sekali, berkira pula. Kalau tuition tentang subjek akademik, cari cikgu pakar, guru tuition paling pakar. Tapi kalau bab agama, tak apalah, yang ustaz murah buat RM10 sebulan ada lah. Tu pun tangguh bayar, 6 bulan tak bayar juga. RM10 sebulan pun tangguh lagi bayar juga. Itulah. Bila cas RM100 untuk sebulan, tunggang agama betul ustaz, dia kata. Ni penunggang agama. Belajarlah juga ikhlas, dia kata. Ni kadang-kadang orang. Jadi dia tak nampak maknanya agama ni satu benda yang penting. Mana agama dia dianggap benda-benda yang sekadar untuk mengisi kekosongan sahaja.
Bila perlu ambil agama, tak perlu buang agama. Gitu saja. Sedangkan seseorang itu dia perlu dan wajib dia mempelajari tiga-tiga ilmu ini. Sehingga banyak pada hari ini majoriti lah, sebahagian besar daripada mak ayah dia menganggap cukup anak ni pandai baca Quran dah terlepas tanggungjawab daripada anak ni. Tak. Ramai yang gitu. Ramai yang hantar anak ni masuk tahfiz, bagi dia itu terlepas dah daripada ilmu fardhu. Tak. Hafal Quran ni bukan wajib. Saya sudah sebut pada budak-budak. Hafal Quran bukan wajib. Yang wajib tu semayang. Yang wajib tu dia belajar tentang iaitu cara nak berwuduk, nak bersuci. Itu wajib. Tapi kamu hafal Quran tak wajib. Jadi setengah mak ayah ni dia anggap hafal Quran ni satu wajib. Dan bila hantar anak ni dah boleh baca Quran, maka dia anggap anak ni dah kira terlepas daripada ilmu fardhu ain. Belum. Saya jumpa budak lancar baca Quran, pandai baca Quran, tak pandai mandi wajib. Tingkatan 3, tingkatan 4, tak pandai mandi wajib. Pasal apa? Pasal dia tidak didedahkan yang fardhu ain ni, bersuci ni. Yang fardhu ain ni, kena sembahyang ni. Lancar baca Quran tapi tak pandai salat. Jadi sebab itu, yang paling penting adalah mengutamakan ilmu fardhu ain. Dia sebab tu kita ni nak ajar anak ni hafal Quran waktu kecil. Waktu kecil ni, waktu yang dia kata waktu yang masih kecil. Umur 5 tahun, 4 tahun ni dah dibentuk. Sebab tu kalau saya pernah pergi banyak, berapa tempat. Budak ni, anak kita boleh hafal Quran ni seawal habis 30 juzuk Quran seawal 6 tahun, 5 tahun dah boleh buat. Tapi dia kena bermula daripada dalam kandungan lagi. Makna dalam kandungan tu sentiasa, kemudian bila dia keluar daripada tu kata guru ni, dia kata kena diperdengarkan ayat Quran sebulan sejuzuk. Kemudian dibesarkan dengan Quran. Itu dia boleh buat. Sebab tu tak pelik dia kata ulama terdahulu 5 tahun hafal Quran. Bukan khatam Quran, hafal Quran. 6 tahun hafal Quran. Tak pelik. Saya pernah tengok anak sahabat ustaz tu 4 tahun hafal beberapa surah. 4 tahun. Hafal dah surah-surah yang banyak. Saya tengok depan mata saya, orang Melayu kita. Anak dia kecil apa, cuma tak viral je anak dia. Tapi kita tengok mana yang kita benda tu boleh dididik kan. Tapi bila dah kita ni terdetik nak belajar Quran, bila usia kita dah umur 30 tahun, yang tu tak perlu kita bebankan dengan hafal Quran dulu. Tapi waktu tu kita kena fokuskan ilmu fardhu ain kita dulu. Kalau dalam bab tajwid Quran, fokus surah Fatihah dulu. Supaya apa? Supaya ini lebih penting lagi. Jangan kita duk kejar hafal Quran ni sampai kita tak ada masa nak belajar ilmu fardhu ain. Supaya kita mengetahui keutamaan ilmu. Mengetahui keutamaan ilmu ni satu kewajipan. Lalu kemudian disebut lagi, kata ulama, sekadar manakah iaitu ilmu fardhu ain yang kita nak belajar tiga-tiga. Ilmu tauhid ni sekadar mana fardhu ainnya, kata ulama, iaitu disebut ilmu di dalam ilmu akidah ini, akidah yang disebut sebagai pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu pegangan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita pegang sampai bila-bila. Ini pegangan akidah yang benar. Maka kalau kita jumpa ada pegangan akidah selain daripada pegangan akidah ini, maka berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab kesilapan kita berpegang dengan akidah ini akan menyebabkan susah untuk kita balik semula kepada pegangan akidah yang benar. Macam mana pegangan akidah ni boleh terseleweng? Baik, saya bagi contoh. Ada akidah yang terkeluar daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas. Dengan dalil Allah berada di atas aras, dia kata. Dia kata Allah berada di atas. Tu yang timbul pendapat pelik-pelik. Maknanya bagi dia, kalau Tuhan, kalau orang berada di puncak bukit itu lagi dekat dengan Allah. Ni. Jadi ini pendapat terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan dalam akidah kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan ini makhluk. Allah tidak boleh ada arah. Allah Ta'ala itu tidak berarah. Sebab tu kita punya akidah Allah wujud tanpa tempat. Tapi kalau orang menyatakan Allah Ta'ala itu di mana? Di atas disebut. Ini terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kadang-kadang kita rasa betul lah di atas lah. Kan atas ni kan tinggi, mulia. Tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk.
Ada akidah yang di dalam menentukan qada dan qadar, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan perkara yang baik. Mana seorang itu mencuri, seorang itu berzina, itu bukan di dalam ilmu Allah. Itu pilihan dia kata. Kita dengar macam bagus. Kita dengar macam betul. Sedangkan baik buruk perbuatan seseorang semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sepentingnya kita belajar akidah supaya kita faham akidah yang sebenar, supaya kita tidak bercelaru. Kemudian yang kedua, iaitu di dalam urusan ilmu fiqh, ilmu syarak, apa yang kita kena belajar? Iaitu belajar tentang fardu, tentang taharah bersuci. Bersuci ni panjang kita belajar. Sebab hari ni kita nak buka minda je, bukan kita nak ajar satu-satu. Kita nak buka minda supaya pentingnya ilmu fardu ain. Baik dalam bab bersuci, khususnya muslimat lagilah, dia kena tahu bersuci taharah. Sebab muslimat ni dia berdepan dengan darah haid, uzur, datang uzur. Dalam bab darah haid ni pula, kita tak boleh baca buku begitu je. Kita kena ada guru supaya tidak ada silap faham. Saya bagi contoh bagaimana dalam menentukan bila mana kita dah masuk uzur, darah haid. Darah datang ketika mana? Lepas masuk waktu zuhur. Kita zuhur pukul 1 tengah hari contohnya. Tengah waktu zuhur ni kita duduk sibuk memasak. Pukul 1 tengah hari ni duduk sibuk memasak. Sampai 1:30 tengah hari pun tak sempat lagi nak sembahyang zuhur. Tiba-tiba 1:30 masuk, iaitu datang darah haid itu. Maka solat zuhur tadi, ada yang kata tak perlu ganti, dia kata. Walhal wajib diganti sebab setengah jam itu memiliki waktu yang cukup untuk kita solat. Kerana dalam mazhab kita, bahkan di dalam pendapat ulama, wajib ganti balik solat zuhur tadi, kerana setengah jam yang kita suci tadi, sibuk dengan memasak tadi, sempat lagi kita solat zuhur 4 rakaat. Dia yang tak wajib ganti kalau masuk waktu solat zuhur pukul 1 tengah hari, tiba-tiba darah haid kita datang pukul 1:04. 4 minit tak sempat lagi kita nak selesaikan 4 rakaat. Kita ambil, kata ulama, ambil lebih kurang 5 minit lah. Solat tak laju sangat, tak lambat sangat, 5 minit. Jadi kalau bawah 5 minit tu tak sempat nak selesai 4 rakaat, jadi zuhur tadi tak perlu diganti. Tapi kalau 15 minit, kemudian 20 minit, hak ni kena ganti sebab ada waktu untuk kita ganti. Samalah juga kalau kita datang haid lepas asar. Datang haid. Zuhur kita dah sembahyang dengan sempurna. Kemudian datang haid kita lepas asar. Maka yang wajib kita qada balik nanti adalah solat asar tu kalau kita tak sempat solat asar. Tapi ada satu buku penulisan, dia sebut ustazah yang tulis, perempuan yang tulis. Dia kata wajib ganti solat asar, wajib ganti solat zuhur sekali. Ni pelik pandangan. Jadi kalau orang baca buku dia, jadi dengan zuhur sekali ganti. Walhal zuhur ni kawan ni dah sembahyang dah. Jadi apa kaitan zuhur dengan asar ni? Jadi maka sebab itu silap faham gitu. Kena belajar ni, kata pening kita. Itu dalam bab tu pula. Maknanya yang wajib kena ganti solat asar je. Zuhur tak perlu ganti dah, kerana zuhur kita solat dalam keadaan suci. Baik, yang tu jelas. Yang kedua, bila kita ni suci pula. Suci kita lepas asar. Suci kita lepas asar, maka dalam ulama mazhab Syafi'i kita, maka menyatakan wajib kita ganti solat asar, wajib kita solat asar ni, dan wajib juga kita ganti solat zuhur juga. Ni wajib. Zuhur kena ganti juga. Sebab apa zuhur kena ganti? Sebab asar dengan zuhur ini satu waktu. Dia boleh jamak takhir lagi. Kalau kita musafir, zuhur boleh jamak takhir lagi dalam waktu asar. Ini boleh buka kitab fiqh. Jadi ramai orang tak ganti zuhur. Orang hanya ganti asar sahaja. Dah zuhur tak ganti, nak buat macam mana? Kena qada balik bila kita belajar. Qada balik kan? Solat zuhur yang kita terlepas pandang waktu kita jahil-jahil dulu, dan qada balik. Tapi kalau suci tu lepas maghrib, maghrib kita solat, tapi asar tak wajib kita ganti. Sebab asar dengan maghrib bukan satu waktu. Tapi kalau lepas isyak kita suci, maka isyak kita solat, maghrib kita wajib qada juga. Sebab maghrib dengan isyak satu waktu. Maghrib boleh dijamak takhir lagi di dalam waktu isyak kalau kita musafir. Dikira satu waktu lagi.
Kalau kita tidur pula dalam keadaan uzur, tidur dalam keadaan uzur, bangun-bangun subuh esok pukul 6.30, tengok-tengok dah suci dah, maka subuh kita solat, dah tu isyak dengan maghrib macam mana? Kata ulama, kalau kita yakin suci kita ni sebelum subuh lagi, maka isyak dan maghrib kita kena qada. Tapi kalau kita tak yakin, subuh kita tadi kita tak yakin, aku suci ni lepas subuh ke sebelum subuh, lepas subuh ke sebelum subuh, maka cukup dengan menggantikan, ambil subuh sahaja, isyak dan maghrib tak perlu ganti. Jadi itu kita kena faham. Tu dalam bab ganti saja tu. Semayang, nak semayang ganti macam mana? Samalah juga kita sebut perempuan yang melahirkan anak, perempuan yang ada darah nifas. Darah nifas ni, sampai bila dia tak boleh semayang ni? Sampai kering darah, hilang darah ni. Bukan dikira umur pantang. Ada orang dia ukur dengan bilangan hari pantang. Biasa kita pantang 45 ke 60 kan, lebih kurang macam tu. 40 ke 50. Lah, 40 ke 50 pantang. Dia kira kalau dia pantang 50 hari tak semayang. Ada orang kira macam tu. Walaupun darah dia dah kering pada hari yang ke-38. Darah dia dah kering pada hari 39. Dia wajib mandi wajib dan dia wajib semayang. Tapi sebab kerana jahil, maka dia tak semayang pada waktu yang diwajibkan dia semayang. 5 hari. Kalau 60 hari pantang, 60 hari tak semayang. Maksudnya saya sebut, kalau nak pantang makan tak ada masalah. 5 tahun pun tak apa nak pantang makan. Tapi jangan pantang solat sekali. Pasal pantang makan ni dia bagus untuk ekonomi suami. Tak payah belanja banyak-banyak. Bini kata nak makan musangki, makan pantang, sabar pantang. Ada tok laki kedekut. Suami kedekut. Jadi nak pantang makan ni bila-bila tak ada masalah, lama mana, tapi jangan pantang semayang. Pegang mana orangnya tu, bila tanya suami, bang saya ni kena semayang tak lagi? Macam itulah ni kata, macam biasa. Suami pun jahil juga. Gitulah yang berlaku. Atau benda ni kita kena sebut, khususnya muslimat. Saya sebut dalam kuliah muslimin, saya sebut, walaupun benda haid darah ni saya kata ini urusan perempuan, tapi yang datang mengaji ni ramainya kaum lelaki. Suami kena ajar, wajib ajar isteri. Ayah wajib ada anak perempuan. Cuba bayangkan tiba-tiba isteri kita tanya kita, abang saya ni macam mana ni, darah saya dah suci sekian-sekian, solat saya kena qada tak ni, solat sekian-sekian. Kata suami, dah kamu belajar macam mana? Dah, yang belajar macam tu lah, kata suami tu. Suami kaki TikTok, bukan kaki pengajian. Dah. Orang sibuk mengaji, dia duduk sibuk main golf. Orang sibuk mengaji, duduk sibuk karaoke. Bila bini duduk tanya ni, macam mana? Sebab tu saya cukup bimbang, benda-benda fardu ain ni. Saya isteri, kalau benda-benda fardu ain ni, kalau saya tahu, saya akan tanya isteri saya. Dia tahu tak lagi apa yang saya tahu? Kalau dia tahu, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak tahu, kita beritahu. Takutnya kita apa mati ke lah, Allah Ta'ala tanya, kita tak kira bini ustaz tak bini ustaz pun kena tanya juga. Anak ustaz ke tak anak ustaz, kena tanya juga. Ni soal amanah, tanggungjawab, fardu ain. Sebab tu bab taharah ni jangan dibuat main-main. Bab taharah ni panjang. Tu tidak kira lagi suci kita dalam makanan kita. Kalau dalam bab fiqh pula, ayam tak boleh direndam begitu saja, dia kena lalu air. Ayam, darah ayam tu kita tak boleh. Ada setengah kedai cukup rendam angkat dalam air yang sama, ditakung dengan darah, bertakung dengan darah air tersebut. Tak boleh. Kalau dalam ilmu fiqh mesti dilalu air tersebut. Tapi mungkin rumah kita jagalah benda tu. Tapi kalau di kedai makan, apakah terjaga? Dengan bilangan ayam yang banyak. Musim pula tak ada air pula. Pakai satu beldi, itulah jawabnya. Basuh pun lebih-lebih kurang. Itu penting tu. Penting pada ilmu tu. Tak kira lagi yang tebal roti canai, yang buat burger roti canai, telur tak basuh. Telur tak basuh. Saya cukup pantang tengok, pergi kedai telur tak basuh, memang saya tak singgah. Nak tahu telur tak basuh, tengok kalau masih ada dalam sarang telur tu, memang kita tak singgah lah. Biasa kalau yang basuh ni dia letak dalam bekas baku siap-siap dah. Dia tak baku siap-siap. Kalau belah pantai timur jangan sangat. Terengganu saya jarang jumpa telur tak basuh. Tapi kalau belah sini memang ramai. Banyak. Lepas tu kita ni jangan segan silu tanya, buat roti canai telur basuh ke tak? Pasal apa? Dia duk pegang telur, kulit telur yang ada tag ayam, tangan yang sama duk tebal roti canai. Bayangkan. Tu yang syok makan tu.
Ni soal taharah, kena tahu hukum makan tu kebersihan. Sama juga yang jual burger. Jadi kena tahu benda ni dah jadi darah. Itu yang jadi malas buat ibadat, tak khusyuk semayang tu. Pasal apa? Roti canai tahi ayam. Ada. Roti canai tahi ayam ni. Ni benda ni disebut dah oleh para ulama. Baik berhati-hati dengan bab kebersihan. Kebersihan makanan, kebersihan kita nak solat, kebersihan tempat solat kita. Anak kita baby, mari duduk atas riba kita. Cucu pertama, cucu kesayangan. Tengah-tengah semayang, mari kat tok nenek ni. Duduk atas riba nenek, dalam pamper anak ada tai. Kita biarkan anak kita, cucu kita tadi yang dalam pamper ada najis, kita biar duduk atas riba kita. Batas semayang kita menanggung najis. Maknanya kalau kita tahu dia ada najis, kita kena cepat alihkan. Dia duduk atas riba kita, terus alihkan. Jangan dibiarkan. Kalau biar, menanggung najis. Tapi kerana tak mengaji, dia kata, biarlah Ustaz. Nabi pun, tunggang anak cucu dia, tunggang Rasulullah tengah sujud. Kita tahu ke waktu tu ada najis, tak ada najis? Ulama dah bahas dah benda tu. Ketika itu, pakaian cucu Nabi ni dalam keadaan tak ada najis. Kita hari ni pamper penuh air kencing dalam tu, tiba-tiba duduk atas riba kita tengah semayang. Duduk atas riba toki tengah semayang. Toki pun biarlah, maka terbatas semayang itu kerana menanggung najis. Jadi pentingnya kita ni di dalam taharah. Itu dalam bab taharah. Dalam bab semayang lagi, fiqh semayang. Bersuci, fiqh semayang. Semayang, ramai mana orang semayang dalam keadaan batal salat. Semayang jemaah dalam keadaan batal solat jemaah. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Kita kalau takbiratul ihram sama dengan imam, batal solat kita. Kalau takbiratul ihram yang pertama tu. Waktu takbiratul ihram yang pertama, imam angkat takbir, Allah. Imam pula was-was, lambat masuk niat. Jadi lambat sikitlah takbiratul ihram. Duk niat tak mari-mari. Allah, 4 kali Allah. Kita pun lambat sangat tak imam, Allahu Akbar. Kita pun takbir dulu lah. Daripada tunggu tak imam, batal semayang kita. Bukan tak dapat pahala berjemaah, solat kita terbatal. Solat tu terbatal. Kadang-kadang gitu, imam angkat lambat sikit je, dia angkat sekali dengan imam. Kita kalau semayang berimam, ada aturan dia. Ada hukum dia. Imam dia kena selesai lafaz Allahu Akbar, baru kita boleh lafaz Allahu Akbar. Jadi begitu di dalam kita nak semayang ada aturan dia. Begitu juga kadang-kadang orang yang semayang atas kursi. Semayang wajib, semayang sunat tak ada masalah, semayang wajib. Semayang wajib. Dia berjalan, molek-molek ada je berjalan, boleh berdiri. Tapi nak angkat takbir, time berdiri rakaat pertama terus duduk. Sedangkan kita wajib berdiri. Kalau kita mampu berdiri, wajib berdiri. Tak apa-apa lagi, nak angkat takbir tu duduk dah. Walau tadi elok je datang berdiri. Tiba-tiba sampai tempat duduk, kita duduk angkat takbir. Berdiri ketika mana solat fardu adalah wajib. Maka siapa yang duduk, maka tak sah semayang dia. Kerana dia hanya tak mampu berdiri lama, ataupun dia hanya tak mampu sujud je. Maka tak nak sujud, duduklah atas kursi tu. Cuma ulama dia ada bahas juga. Duduk atas kursi dengan duduk bawah, yang mana kena dulu? Dulu kan duduk di bawah dahulu. Bila mana duduk di bawah pun sakit, baru boleh duduk atas kursi. Orang kita ni bermudah-mudah sangat. Kadang-kadang apa-apa, tak ada apa-apa atas kursi. Tak ada apa-apa atas kursi. Jadi depan ni jangan terlalu bermudah. Ya. Kalau duduk bawah tu, kaki kena depan. Ya, kaki belunjuk ke depan. Suka lipat kaki. Tapi anjurannya adalah belunjuk ke depan. Kaki kita belunjuk ke depan dan kita angkat takbir. Kita angkat takbir. Tapi juga tengok ada yang berlipat kaki tu, tengok kadar sakit dia macam mana. Sakit dia macam mana. Kalau sakit dia tu tak boleh nak sujud, maka lainnya. Kalau sakit dia itu boleh sujud, maka dia kena duduk berlipat. Sakit dia boleh sujud. Duduk dalam keadaan tu, dia duduk dalam keadaan duduk. Mana duduk dulu, duduk di bawah sebelum duduk atas kursi. Itu disebut, ada sebahagian lah sebut begitu.
Ada yang kata duduk atas kursi pun boleh, tak ada. Bukan kita kata duduk atas kursi terus tu tidak sah. Tengok pada kadar sakit. Sebab tu dia perbahasan solat sakit ni panjang sebenarnya. Jadi kita nak sebut hari ni memang tak sempat, takut silap faham. Jadi insya-Allah nanti mungkin akan datang tu nak muslimat dia boleh buat satu solat khusus, pengajian khusus untuk solat atas kursi. Ada satu beberapa tempat dia buat pengajian khusus untuk solat orang sakit, solat atas kursi ni. Supaya apa? Supaya tak silap faham. Dalam waktu yang singkat ni tak sempat nak terang. Kemudian kita nak sebut juga ilmu yang ketiga yang wajib belajar juga, iaitu yang dinamakan sebagai tasawuf. Tasawuf adalah ilmu menyucikan hati. Ilmu untuk jadikan kita ikhlas, untuk elakkan kita menjadi riak dan sebagainya. Maka tiga-tiga ini adalah wajib kita belajar. Sebab itu bila kita tengok benda ni, kita faham hakikatnya banyak benda yang kita tak tahu daripada kita tahu. Jadi kenapa kita ni banyak ambil tahu dengan benda yang kita tak perlu tahu, sehingga kita melupakan benda yang kita wajib tahu. Kita ni banyak sibuk dengan benda yang kita tak perlu tahu. Dia nikah dua kat Siam ke kat mana? Ni kita tak perlu tahu. Gaji artis tu berapa? Berapa orang anak? Bila pula bercerai? Ni kita tak perlu tahu. Yang ni kita tidak akan disoal. Kalau tak tahu pun kita tak kena soal. Tapi soal fardu ain tak tahu, ni kita kena jawab depan Allah. Maka sebab itu setelah kita mati, yang awal ditanya adalah ditanya tentang kenapa kita sentiasa memperhatikan tempat pandangan manusia dalam keadaan kita melupakan tempat pandangan Allah, iaitu anggota hati kita. Maka dengan sebab itu, sedangkan kita hidup dengan ihsan Allah setiap hari, Allah beri kita makan, Allah beri kita minum, Allah jaga keselamatan anak-anak kita, Allah jaga kesihatan ahli keluarga kita, lantas kita tak peduli tentang ibadat kita. Apakah kita ni pekak, tuli, buta ke mata kita ni, sampai kamu tak peduli tentang pandangan Allah? Hari-hari aku beri makan, tapi kamu jaga hati manusia, kamu tak jaga perasaan, iaitu bagaimana kamu tak jaga, iaitu pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi satu teguran kepada kita, apa yang disebut oleh Imam Ghazali, supaya dahulukan kehidupan kita, belajarlah ilmu fardu ain. Kalau kita ni tak pandai baca Fatihah, saya selalu sebut pada jemaah, kita kalau ada duit sikit, kita ni kalau ada lebihan harta sikit, kalau kita terpaksa belanja 2-3 ribu ringgit pun untuk bayar seorang ustaz, untuk supaya perbetulkan bacaan Fatihah kita sampai betul-betul bacaan Fatihah kita betul, saya kira itu pelaburan berbaloi. Walaupun untuk pandai Fatihah aja, tapi sekali pandai Fatihah, ia tu digunakan dalam setiap kali solat kita. Bayang, walaupun kita terpaksa Ustaz boleh pandaikan saya baca Fatihah, 5,000 saya bayar kat Ustaz. Walaupun kita nampak nilai itu besar, tapi hakikat bila kita pandai Fatihah tu, semayang fardu kita jadi betul, semayang sunat kita pun jadi betul. Itu pelaburan kita. Maka jangan kedekut di dalam kita ni, berbelanja di dalam urusan untuk memperbaiki ilmu fardu ain gitu. Kadang-kadang perlu kepada ustaz mari rumah kita, tak apalah, ustaz free masa mana, lepas asal lah, marilah, tak ada masalah. Yang penting boleh buat pengajian untuk keluarga, sebut tentang benda-benda fardu ain pada keluarga saya, tegurlah pada keluarga saya kalau ada salah silap. Kenapa? Kerana kita fikir urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kekurangan dan kekhilafan daripada saya sendiri. Kemudian insya-Allah akan datang kita sambung nasihat yang ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Apa yang baik datang daripada Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbal alamin.